Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah-pensyarah yang masih bekerja walaupun dalam keadaan dalam bercuti ni ya. Dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang kit persembahan yang telah digunakan dalam persembahan pendidikan seni dalam pendidikan. Yang sepatutnya kit itu saya gunakan dalam PDP, pengajaran dan pembelajaran dalam subjek EDU P3033. Tetapi akibat akibat kekangan keadaan, jadi terhasilnya video ni. Yang pertama, saya berceritakan tentang kit saya menggunakan strategi pendekatan berpusatkan bahan, maafkan. Bagaimanakah dikatakan kit saya ni strategi berpusatkan bahan? Kit yang saya hasilkan tu seperti ini. Bola cikgu. Bola Mana cikgu dapat bola ni? Cikgu buat magic. Okey. Bola ni dia tak akan bergerak, dia akan stay ke sini je. Cuma dia akan pergi dan patah balik. Apa yang awak perlu buat, awak perlu contohi saya. Saya akan tunjuk dulu. Okey. Cikgu belah kanan Kaki kiri cikgu yang ke depan, tangan cikgu aim bola, cikgu akan pukul. Tunggu, patah balik dan pukul. Belakang, balik dan pukul. Boleh buat? Tapi saya nak pakai ni boleh cikgu? Boleh. Okey. Buat pelakuan ni sebanyak 5 kali dan cikgu akan bagi ganjaran. Okey. Oh, tak perlu tahan. Tak boleh tahan. Ya, bila bola tu pergi, tunggu dia patah balik ke sana, datang balik baru pukul. Okey. 5 kali yang cikgu. Okey. 1. Ada. Okey, pukul. 2. Okey, tangan. 3. Tak kena. Tak apa, cuba lagi. 3. Patah balik dulu. Sana. Pukul. Daya takhir. Pukul. Lagi satu. Yeay, jam berjaya. Clean. Okey. Cikgu, sebab kau awak berjaya, cikgu belanja awak makan. Suka tak? Okey. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Ajak saya main tenis. Jom makan. Oh, dah cukup. Apa yang dikatakan dengan strategi berpusatkan bahan yang terdapat dalam kit ni ialah kit yang saya cipta, yang saya hasilkan bertujuan untuk melatih kemahiran forehand murid-murid. Contoh aktivitinya ialah dengan menggunakan bahan tu, murid melakukan aktiviti forehand seperti video yang anda lihat saya tayangkan sebentar tadi. Di situ kita dapat lihat kit persembahan digunakan sepenuhnya. Itulah yang diperkatakan ialah strategi berpusatkan bahan. Saya menggunakan bahan sepenuhnya dalam PDPC. Dalam aktiviti yang dilakukan, murid dibekalkan dengan raket tenis, bola tenis yang terdapat pada kit yang saya sediakan. Di situ dapat melihat saya menggunakan strategi berpusatkan bahan. Itulah yang saya cuba untuk tonjolkan kit saya daripada segi strategi yang saya gunakan. Di samping itu juga, saya juga menggunakan projektor dan laptop untuk murid melihat contoh ataupun demonstrasi yang akan saya tayangkan menggunakan video sebagai contoh untuk murid-murid lihat. Contoh videonya seperti yang saya sediakan. Okey. Ni Roger Federer.
Ada saya macam tu cikgu. Boleh. Tengok dulu video. Nampaknya awak sangat berminat dengan teknik pukulan ni ya. Okey. Itu ialah strategi yang saya gunakan, yang terdapat dalam kit yang saya sediakan. Seterusnya ialah pendekatan didaktif. Saya menggunakan pendekatan didaktif. Apa itu pendekatan didaktif? Pendekatan merupakan satu latar belakang falsafah mengenai idea utama yang hendak dibahaskan dan merupakan satu penyataan yang diterima umum dan menjadi asas sesuatu huraian. Teori pembelajaran Galsted, pengajaran dengan menggunakan generasi dan kemudian diikuti oleh contoh. Pendekatan didaktif ni seperti yang kita sedia maklum ialah pendekatan yang mengajar daripada umum kepada khusus. Apa yang dikatakan umum dan khusus ni ialah pada mulanya penggunaan kit, saya akan menunjukkan contoh-contoh apa yang terdapat di dalam tenis, ataupun saya mengenalkan apa itu tenis. Secara umumnya tenis itu apa? Ialah sukan, mempunyai bola, pemain, dan saya menspesifikkan menggunakan kit tu. Dalam tenis ada pukulan forehand. Saya daripada umum saya pergi kepada khusus. So dengan menggunakan kit tersebut, bukan saja dapat melakukan pukulan forehand, malah murid juga boleh melakukan pukulan backhand, pukulan lob dan sebagainya. Daripada umum saya mengajar murid pada khusus. Pada akhir pembelajaran, murid dapat mengetahui jenis-jenis pukulan yang terdapat di dalam tenis. Itu sahaja saya punya pendekatan dalam kit persembahan saya, iaitu pendekatan didaktif. Bagi kaedah pembelajaran, saya menggunakan kaedah belajar sambil bermain. Apa itu kaedah? Satu rancangan tentang apa yang akan dilaksanakan sesuai dengan situasi bagi mencapai sesuatu objektif pengajaran. Isha Remi 2006. Belajar sambil bermain merupakan kaedah yang saya gunakan dalam kit persembahan saya. Kenapa saya menggunakan kaedah sambil bermain? Kerana bermain ini adalah fitrah kanak-kanak, iaitu bermainlah. Objektif kit disediakan adalah untuk meningkatkan kemahiran motor kasar kanak-kanak, iaitu pergerakan melakukan pukulan forehand. Kanak-kanak sambil bermain, sambil belajar, sambil meningkatkan kemahiran-kemahiran. Dalam penggunaan kit persembahan, kanak-kanak dapat mempelbagaikan pergerakan dalam melakukan aktiviti serta meningkatkan kemahiran motor kasar, iaitu apa? Pukulan forehand. Menurut Kaplan, main sebagai penentu penting bagi perkembangan kekuatan sahsiah, daya cipta, kestabilan emosi, perkembangan sosial dan intelek, di samping dapat memperkembangkan kekuatan fizikal, koordinasi dan ketakasan seseorang. Seperti yang dinyatakan dalam menurut Kaplan dan Kaplan 1973 ni, dalam belajar perlu mempunyai keseronokan. Dalam belajar perlunya ada permainan. Jadi saya menerapkan unsur kemahiran. Objektif kit saya adalah meningkatkan kemahiran pukulan forehand murid-murid. Di samping itu, murid-murid dapat memperbagaikan pergerakan, meningkatkan fizikal, motor kasar dan koordinasi serta kestabilan. Murid dapat bermain dengan menggunakan alat ini bukan sahaja dalam melakukan teknik pukulan forehand, malah pelbagai teknik pukulan boleh dilakukan oleh murid.
memberi kebebasan kepada murid untuk melakukan apa jenis pergerakan dengan menggunakan kit persembahan ini. Jadi itulah poin ketiga kaedah, iaitu kaedah belajar sambil bermain oleh saya. Dalam penghasilan kit ni ada kelemahan dan ada kelebihan. Saya dapat mengesan kelebihan kit yang disediakan. Kit yang saya lakukan amat memberi keseronokan kepada murid, meningkatkan kemahiran murid, memberi keseronokan kepada murid. Itu saja. Maybe kemungkinan ada banyak lagi kelebihan, tapi saya tidak perasan sebab saya lebih banyak mengenalpasti kelemahan daripada kelebihan. Kelemahan yang pertama, alatan tidak mencukupi sebab saya buat kit tu hanya sebuah saja. Maybe mungkin saya boleh memperbanyakkan ataupun dalam 2-3 buah alatan untuk supaya tidak lama giliran bermain kepada kanak-kanak. Kelemahan kedua, memerlukan pemantauan oleh guru sebagai pembimbing. Kelemahan ketiga, alatan perlu dimainkan di kawasan yang lapang ataupun di kawasan yang terbuka. Tidak boleh berada di dalam kelas bilik darjah. Terdedah dengan cuaca panas. Kelemahan itu kelemahan yang dapat saya nyatakan. Dan yang ketiga ialah penambahbaikan kit ni. Seperti yang saya maklum, saya menambahkan bilangan kit persembahan yang saya lakukan dalam 2/3 supaya tidak banyak giliran, tidak lama menunggu giliran untuk bermain. Jadi itu saja kot bagi penambahbaikan. Kesimpulannya, membuat kit persembahan ni ataupun BBM bukanlah satu yang mudah. Perlu mengerah keringan, memerah ilmu, memerah otak untuk memikirkan idea buat BM, kerana mengajar perlu mempelbagaikan kaedah pembelajaran supaya pembelajaran lebih berseronok, murid lebih minat. Begitu banyak cabaran yang saya lalui dalam menyiapkan tugasan persembahan kit ni. Juga membuat video untuk kali ini. Pada mulanya saya telah melakukan video simulasi dalam mengajar, tetapi diubah kerana akibat cuti yang begitu panjang akibat coronavirus. Jadi itu sajalah video kali ini. Saya mendoakan kesejahteraan para pensyarah serta rakan-rakan saya yang lain. Stay at home. Moga kita dapat bertemu di lain hari. Sekian, terima kasih.